saya perkenalkan diri saya, nama saya Faizal. Saya adalah coach. Most of the time orang panggil saya Coach Fiz. So hari ini saya akan berbicara berkaitan tentang apa kita panggil sebagai kehebatan dan keajaiban buah si baton. Suara saya clear ke? Sebab saya takut suara saya punya line macam tak okey sangat. Sebab kawasan saya ni macam kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. So, kalau semua clear dan semua boleh mendengar apa yang saya katakan, maybe tuan-tuan dan puan-puan boleh nyatakan di bawah katakan 888 di ruangan komen tanda anda semua sudah bersedia untuk mendengar tentang pengisian yang ingin saya sampaikan tentang kehebatan dan keajaiban buah si baton. Alright, boleh tulis 888 bahawa anda sana semua bersedia. Alright, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah komen kat chat ya. Alright. Okay, alright. So saya rasa ramai dah bersedia. Okay, alright. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini seperti biasa saya Faisal atau orang panggil selalu Coach Fiz akan berbicara tentang kehebatan dan keajaiban buah si baton. Dan seperti mana kita tahu, bila bercakap pasal SN1, memang totally kita tahu SN1 ni cakap berkaitan produk daripada buah si baton. Cakap SA1 mesti berkait rapat dengan si baton. Tapi semua orang tak tahu apa itu si baton. Dan ramai sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia bila cakap apa itu buah si baton. Ramai yang tidak tahu. Kalau cakap tongkat Ali, orang tahu. Orang cakap kacik Fatimah, orang tahu. Orang cakap blueberry, strawberry. Alright. Orang cakap pula berkaitan tentang goji berry. Okay. Dan banyak-banyak lagi produk-produk yang ada di pasaran. Bila cakap pasal apakah dia punya core produk, apakah dia punya core ingredient, kebanyakan dia mesti tahu. Tapi bila bercakap pasal SN1, kita cakap buah apa yang digunakan. Maka kebanyakan mengatakan buah si baton. Bila tanya buah si baton tu apa? So kebanyakan pada distributor dia sebenarnya tak tahu nak menerangkan bagaimana buah si baton tu, apa sebenarnya buah si baton tu. Jadi hari ini coach nak menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah itu buah si baton dan apakah kehebatan dan keajaiban buah si baton ini, sehingga kan SN1 mengambil buah si baton sebagai ramuan utama bagi setiap produk yang ada dalam SN1 punya produk. Alright. Okay. Baiklah. Pertama sekali, biasanya saya akan menyatakan tahukah anda? Okey, tahukah anda? Bila cakap tahukah anda ni kita nak bermain dengan informasi-informasi atau fakta-fakta yang cukup menariklah. Okey. So, tahukah anda bahawasanya buah si baton sebenarnya dikenali dengan nama lain iaitu kuda bersinar. Dalam bahasa Inggeris, kita punya nama saintifik bagi buah si baton adalah Hippophae rhamnoid. Okay? Hippophae rhamnoid. Dan Hippophae rhamnoid ni sebenarnya adalah bahasa Greek. Okay? Bahasa Greek. Bagaimana buah ni dinamakan dengan Hippophae rhamnoid? Okay. Hippophae ni adalah nama panjangnya adalah hippo and paus. Dua perkataan yang digabungkan. Alright, bila digabungkan sebenarnya hippo tu, bila cakap bahasa Inggeris, hippo tu adalah hippopotamus. Itu badak air. Tapi dalam Greek, bahasa Greek, hippo ni sebenarnya seekor kuda. Dan paus maksudnya bersinar, shining. Kalau dalam bahasa ini kita panggil shining horse. Kenapa digunakan perkataan kuda bersinar atau shining horse ni? Sebabnya, kalau kita tahu, orang Greek ni, kan, macam cerita Spartan kan, okay, golongan-golongan orang Greek ni dia suka berlawan. Dan antara golongan orang Greek ni, selain dia suka berlawan, dia suka menaiki kuda sambil berlawan. Okay, alright. Dan kalau kita perasan, kuda ni adalah tunggangan utama. Macam sekarang kita kereta, kalau diorang dulu kita panggil kuda lah sebagai tunggangan utama. Dan bila kuda ni dah habis berperang, dah habis letih berperang, kuda-kuda ni akan dibiarkan berkeliaran di kawasan-kawasan hutan. Dan dalam beberapa masa, kuda tersebut akan pulang ke tuannya. Dan bila tengok kuda tu bersinar, macam kuda tu kuda dia cantik, daripada kuda tu letih lepas berperang, kuda tu lebih sihat. Alright, sebab apa? Bila tengok kat situ orang-orang Greek perasan bahawasanya kuda-kuda ni makan biji-bijian atau buah yang dipanggil sebagai Hippophae rhamnoid ni atau buah si baton ini. Itu salah satu daripada apakah yang menarik berkaitan tentang buah si baton. Okay, alright. Now, kita bercakap pula berkaitan yang kedua, fakta yang kedua iaitu Genghis Khan, iaitu Mongolia. Mungkin kita tahu kan Mongolia ni adalah sebahagian daripada
ke orang kata bahagian China yang atas lah. Dan dipercayai, kalau kita tahu kan bila cakap pasal sejarah, Genghis Khan ni antara salah seorang daripada pelopor orang kata penguasa dunia pada masa tersebut. Dan kalau kita perasan sebenarnya Maharaja Mongolia ni iaitu Genghis Khan, dia percaya kepada 3 perkara dalam kekuatan dia. Okey, dan kekuatan dia sebagai penguasa dunia ni. Pertama, dia percaya bahawa dia perlu ada tentera yang tersusun rapi, yang dilengkapi dengan pelbagai senjata. Tentera ni mesti lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melengkapi sebuah bala tentera yang sangat tersusun rapi ni, dia mesti ada disiplin. Okay, disiplin. Dan yang ketiga, apa yang Genghis Khan percaya adalah suplemen, iaitu makanan. Dan makanan yang terbaik bagi tentera-tentera pada masa tersebut, Genghis Khan percaya adalah ada satu buah namanya sebagai buah sibaton. Dan Genghis Khan panggil buah sibaton ni pada sebut adalah sacred fruit, atau kita panggil sebagai buah yang suci. Itulah hebatnya salah satu daripada buah sibaton. Kemudian, yang keempat, okay, bila bercakap pasal perubatan, sebab kita tahu, bila cakap berkaitan dengan buah sibaton ni mesti ada nilai-nilai nutrien ataupun kandungan nutrien yang memberi nilai kesihatan kepada tubuh badan manusia. Jadi, pada masa kurun ke-18, ada abad ke-18, buku perubatan Tibet purba iaitu namanya Sibu Yidian, dia telah menukilkan di dalam buku tersebut dan menerangkan manfaat dan kesihatan khasiat sibaton. Pada masa tersebut, sibaton hanya digunakan sebagai ubat ataupun penawar untuk merawat dari segi dari segi tenaga. Kalau orang kan pergi bertani kan, orang zaman dulu kan kerja di bertani, bekerja membanting tulang kan. Jadi sibaton ni digunakan sebagai sumber tenaga. Kemudian yang kedua dari segi kecantikan. Jadi orang-orang Tibet ni dia percaya, orang Tibet ni kan kawasan pergunungan. So bila pegunungan ni mereka percaya, bila makan buah sibaton kulit mereka lebih moist. Sebab kawasan Tibet ni kawasan pegunungan, dia biasanya sejuk dan terlebih panas. Kalau panas dia akan sangat panas, bila sejuk dia sangat sejuk. So kulit mereka kering. Jadi orang-orang Tibet ni bila dia makan buah sibaton kulit mereka lebih cantik dan lebih kata fresh, moist. Itu salah satunya lah. So kita dah ada 3 keajaiban. Alright, dan yang ketiga, 4, fakta yang terakhir adalah pada Mac 1981, angkasawan Rusia telah menggunakan suplemen berasaskan sibaton. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunisasi dan melawan radiasi. Kenapa? Okay, bila astronot ni datang ke luar bumi, apa yang berlaku adalah dia tak ada lapisan ozon. Bila tak ada lapisan ozon, mereka terdedah dengan radiasi yang sangat-sangat tinggi. Alright, terutama sekali bila UV lah, kalau kita tahu kan, bila cakap pasal UV kan, cahaya matahari, dan kat luar sana banyak lagi kan, banyak lagi jenis-jenis bulan bintang yang mana memberikan kita pelbagai sinaran-sinaran radiasi. Dan dengan adanya sibaton ni membantu untuk mengurangkan kadar kerosakan yang berlaku disebabkan radiasi tersebut. Pada masa yang sama, dia membantu untuk meningkatkan imunisasi supaya astronot ni, angkasawan ni tak ada berlaku apa-apa penyakit yang memudaratkan mereka. Itulah fungsi buah sibaton yang keempat. Jadi tahukah anda fakta-fakta ini? Dan fakta-fakta ini boleh digunakan oleh semua distributor untuk menerangkan betapa bagusnya buah sibaton ni. Bukan sahaja dari pergi asal nama dia. Lepas tu kemudian Genghis Khan pun dah guna. Buku perubatan Tibet pada kurun atau abad ke-18 pun dah guna. Dan angkasawan. Dan until sekarang, sehingga sekarang, masih lagi digunakan oleh angkasawan Rusia, angkasawan di Rusia, untuk menjadikan suplemen aero angkasa, bagi buah sibaton ini. Alright. Kemudian, fakta yang seterusnya, kalau kita nak tahu, dipercayai, saintis yang membuat kajian, dipercayai bahawasanya buah sibaton ini adalah sejenis pohon ataupun tumbuhan kuno yang telah hidup semenjak 200 juta tahun dahulu. 200 billion. So it's totally wow, sangat-sangat mengagumkan. Ini adalah sejenis pokok yang purba. Alright, sebab apa nanti saya terangkan. Kenapa dikatakan, kenapa saintis buat kajian ini sebagai kajian pokok purba atau kita sebagai 200 juta tahun yang dahulu. Alright, sebab apa? Antara sebabnya bila dikaji bahawasanya buah sibaton ni
Okay, buah si baton ni boleh hidup di kawasan arsenik yang tinggi. Arsenik ni adalah satu bahan yang mana kalau kita letak apa-apa dekat kawasan yang ada arsenik yang tinggi, for sure memang tak akan ada orang kita panggil tumbuhan ataupun hidupan yang akan hidup. Alright, memang tak akan ada. Which is kalau ada tu, which is sangat miracle. So antaranya adalah buah si baton. Alright. Dan kebanyakan yang ada kawasan arsenik yang tinggi ni, kawasan ni adalah high chemical di mana kebanyakannya adalah akan jadi tanah tandus lah. Alright, tapi buah si baton dia boleh hidup di kawasan arsenik yang tinggi. Kemudian yang kedua, kenapa dipercayai sebagai tumbuhan kuno? Sebab dia boleh hidup di kawasan suhu yang ekstrim, which is sangat-sangat ekstrim sampai seperti gurun, iaitu 50 darjah Celsius. Alright, sangat-sangat kering. Macam ni tumbuhan yang tanah yang kering, tandus, tak ada air, tapi boleh pokok si baton ni hidup. Dan last sekali, dia boleh tumbuh di kawasan pergunungan yang tinggi sehingga 5,000 meter. Alright, ada setengah kajian kata 1,500 meter. Alright, ada setengah kajian kata 2,000 meter dan ada juga kajian sehingga menyatakan 5,000 meter. Alright, sebab tu di kawasan Nepal, di kawasan Tibet, okey, kawasan-kawasan yang dengan banjaran Himalaya, okey, banjaran yang ada gunung tertinggi itu Everest, boleh ada pokok-pokok si baton. Ini semua fakta-fakta yang bukan kita tokok tambah. Ini memang ada dalam kajian dan research berkaitan dengan buah si baton. Alright, dengan adanya kesemua ni menunjukkan bahawasanya inilah sebenarnya buah yang sangat miracle. Sebab tu buah si baton ni digazetkan sebagai superfood. Sebab kehebatan buah tersebut. Ini boleh cakap pasal kehebatan dari segi khasiat dia. Nanti saya terangkan. Right. Okay. Seterusnya, saya nak terangkan apa itu sebenarnya buah si baton. So, bila kita bicara tentang fakta, bila kita kata macam, wow, hebatnya buah si baton ni. Banyak fakta daripada sejarah yang telah membuktikan. Tetapi sebenarnya, macam mana sebenarnya buah si baton? Alright. Kalau kita perasan, saya letak gambar kat sini. Gambar tu dekat bahagian ni ada gambar. Gambar tu adalah, kalau tahu ada biji-biji kecil, warna oranye, itu adalah buah si baton. Buah si baton ni sebenarnya dia berasal daripada kawasan yang beriklim sederhana dan sejuk di bahagian benua Asia dan benua Eropah. Dan kebanyakan kalau Asia tu dekat bahagian atas-atas, kawasan yang sejuk-sejuk je. Alright. Kemudian kalau Eropah pun bahagian atas-atas. Alright. Okay. Dan dipercayai sebanyak 18 spesies buah si baton. Dan ia adalah, kalau tengok saiz dia sangat kecil. Sebab tu kita panggil sebagai berry kecil. Dan kalau tengok blueberry, pernah pergi kan? Kalau kat Malaysia tak adalah jumpa buah si baton kan? Kalau pergi kat Jaya Grocer ke, memang tak jumpa lah. Kalau Aeon ke, Aeon Mall ke, memang tak akan jumpa. Tapi kita selalu nampak buah blueberry kan? Okay, saiz dia lebih kurang macam buah blueberry, tapi tu agak besar. Kalau yang sangat kecil, saiz dia macam lada hitam. Yang lebih kecil macam lada hitam. Alright, so bila dia lagi kecil, lagi condensed, lagi mampat dengan pelbagai nutrien. Alright, dan kebanyakan dia memang dia berwarna oranye kemerahan. Alright, oranye kemerahan. Dan rasanya sebenarnya sangat-sangat masam dan sedikit manis, tetapi sedap dimakan. Dia macam kalau kita makan tu macam ada nyilu sikit, rasa masam sikit. Okay, dan dia sikit manis. Wah, macam saya ni macam cakap macam pernah makan je, padahal tak pernah pun kan. Alright, tapi kalau kita tengok biasanya kita boleh tengok kat YouTube, kebanyakannya mereka akan menyatakan bahawasanya buah si baton ni memang sangat masam dan sedikit manis dan memang sangat sedap. Alright, dan bau dia seakan-akan agak orange sikit, macam dia bau macam mild orange sikit. So boleh bayangkan Okay, dan si baton di Russia tergolong dalam si baton yang berbuah besar. Jadi saya kat buah dia macam sedikit berry. Blueberry tadi. Saya macam sedikit besar. Tapi kalau di Mongolia, kawasan China, kebanyakan kawasan China ni, alright, dia punya spesies sangat kecil seperti buah kita panggil sebagai saya cakap tadi biji lada hitam. Biji sangat kecil. Alright, lada hitam yang belum dikeringkan lah. Okey, lada hitam yang belum dikeringkan. Alright, dia sangat kecil. Dan pokok si baton ni kalau kat Mongolia dia duri dia lebih banyak. Pokok dia lebih banyak duri dan saiz buah dia paling kecil tetapi kandungan minyak dia sangat tinggi dan kaya dengan nutrien. Bila buah dia sangat kecil, dia punya condense, dia punya kemampatan nutriennya sangat-sangat banyak berbanding dengan buah yang sedikit besar. Itu bezanya. Alright. Dan yang paling wow-nya adalah
pokok si baton ni walaupun dia kecil, pohon dia kecil je, renek macam tu okey, tapi dia boleh bertahan dalam persekitaran yang sangat-sangat ekstrim yang saya cakap dalam jurat suhu -50 dan panas dia boleh sampai 60 Celsius. Okey, takat beku -50 dan panas dia sehingga 60 Celsius. Sebab tu macam mana pengkaji boleh saintis boleh nyatakan dia adalah pohon purba, pokok purba, pokok masa lampau sampai 200 juta sebab inilah. Yang mana biji dia tu bila dia tahap beku, biji dia tu akan tahan. Bila sangat-sangat kering, tak ada air, biji dia akan tahan. Tapi bila pada suhu, contohlah, kan kita ada 4. Mereka ni, kebanyakan pokok-pokok ni berada di iklim 4 musim. So, dalam keadaan sangat sejuk dan sangat panas, musim salji, musim sejuk dan juga musim panas, mungkin pokok tersebut tidak hidup dengan subur. Tetapi pada waktu suhu yang sesuai, contohnya pada waktu summer ataupun pada waktu autumn, so pada musim luruh dan juga musim bunga, pada masa inilah buah-buah dihasilkan dengan lebat. Alright. So itulah yang paling bagus dan kenapa buah si batu ni sangat-sangat wow. Bila dalam keadaan macam ni, bila dalam keadaan suhu yang sangat-sangat ekstrim, apa yang berlaku, pokok si batu ni dia mesti nak mengekalkan kehidupan dia supaya dia boleh hidup. Jadi pada masa tersebut dia telah membekalkan segala jenis nutrien-nutrien yang sangat banyak sebelum berlakunya musim sejuk dan musim panas ini. Musim sejuk yang ataupun musim panas sangat ekstrim ni, pada masa tersebut pokok si batu ni telah menyerap segala jenis nutrien untuk dibekalkan. Kalau pernah dengar beruang kutub dia akan hibernasi. Pernah dengar hibernasi? Dia makan banyak-banyak waktu bila kita waktu-waktu yang tak ada masalah ekstrim macam orang kata salji yang sangat-sangat teruk. So beruang kutub ni akan makan sangat banyak. Okey, bila waktu sejuk berlaku, beruang kutub ni akan tidur dalam gua dalam masa beberapa bulan. Bukannya 1 minggu, 2 minggu, tak dia dalam beberapa bulan. Dan proses ini sebagai hibernasi. Sama juga seperti pokok si baton. Pokok si baton ni pada waktu-waktu yang subur, musim-musim seperti musim bunga dan musim luruh, pada masa tersebut pokok si baton ni cuba menyerap sebanyak mungkin nutrien supaya dia boleh sustain hidup semasa musim salji dan semasa musim kemarau panjang. Sebab tu bila dia menghasilkan buah yang dihasilkan betul-betul sangat banyak khasiat. So wow atau sangat-sangat wow. Boleh tulis kat bahagian ruangan chat wow atau sangat-sangat wow berkaitan tentang buah si baton. Okey, boleh tulis kat dalam chat tanda bahawa anda dengar bahawasanya buah si baton ni sangat wow ataupun wow. Sangat-sangat wow ataupun wow. Boleh tulis di ruangan komen. Alright. Seterusnya, kita nak bercerita tentang kandungan nutrien pula. Okey. Bila cakap pasal kandungan nutrien, okey, pertama sekali orang akan cakap, oh, kandungan nutrien ni apa yang bagus pergi satu suplemen. Selalunya orang akan cakap vitamin C. First in mind bila cakap pasal suplemen, mesti orang akan cakap pasal vitamin C. Alright. Okey. Adakah anda tahu bahawasanya mengikut kajian buah si baton ni antara buah yang paling tinggi vitamin C-nya. Alright, buah paling tinggi. Ini adalah satu kajian yang saya ambil daripada saya screenshot nak membuktikan. Okay, nak memberi bukti bahawasanya buah si baton ni betul-betul sangat tinggi. The content of vitamin C depend on the variety of the plants and its a geographical location. Maksudnya, vitamin C bagi satu pokok buah si baton ni, buah si baton ni dia bergantung pada kat mana dia tumbuh. Macam saya cakap tadi, ada kat China, ada dekat Tibet, ada kat bahagian Eropah, Kanada, USA, alright. Memang akan ada pelbagai jenis spesies dan dia berdepend juga kepada jenis spesies tadi. Dia bukan berdasarkan lokasi saja tapi spesies tadi. Sebagai contoh, dia kata kat Europe, okey, lebih kurang 120 sehingga 315 miligram percentage of vitamin C bagi satu biji buah si baton. Alright? Okey, manakala untuk di Chinese punya, maksudnya di kawasan China, lebih kurang 405 sehingga 1100 miligram.
Okey, ni untuk Hippophoth rhamnoid tapi bagi spesies Cina dipanggil Hippophaecinensis. Okey, di mana dia paling banyak vitamin C dan dia boleh menjadi sehingga 2,500 miligram, which is sangat-sangat wow, sangat-sangat tinggi kandungan orang kata vitamin C. Dan saya cakap kat sini dia berkaitan carotenoid, tapi kita fokus kepada kita punya ni lah, kita punya vitamin C lah. So kalau tengok kat sini memang dalam jurnal ni tunjuk 1,100 miligram. Boleh sampai ke 2,500 miligram. Alright. Dan bila kita buat perbandingan, okay, bila kita buat perbandingan kebanyakan dalam jurnal-jurnal, bila baca tadi tu satu jurnal, tapi ada banyak juga jurnal menyatakan lebih kurang dalam 800 miligram. Okay, dalam 800 miligram ni boleh dikatakan perbandingannya adalah lebih kurang kalau ikut kiwi sebanyak 10 kali ganda berbanding buah kiwi, right? 20 kali ganda berbanding oren, 25 kali ganda berbanding lemon dan 150 kali ganda untuk apple. Sebab tu saya cakap, buah Sibaton ni sangat bagus. Sebab tu kalau anda distributor tak dapat nak convince, alright, convince orang bahawasanya, produk A7 ni sangat bagus. Kau tengok buah Sibaton ni macam ni sekali power, maksudnya anda kena tambah lagi ilmu. So sebab tu saya cakap produk-produk A1 daripada contohnya sekarang ni kita ambil produk Mana dan Jusuan, produk ni memang totally kebanyakan dia 80%, 50% adalah daripada buah Sibaton. Jadi pokok buah Sibaton, boleh kata nutrien dia sangat banyak, so memang totally wow. Sebab tu kita punya produk paling utama Mana. Sebab Mana ni memang highest content of ingredient, ramuan paling utama dia adalah minyak biji Sibaton. Alright, sebab tu vitamin C dia sangat tinggi. Alright, kemudian seterusnya kita bercakap pula kaya dengan SOD. Alright, SOD ni adalah satu nama akronim untuk menunjukkan bahawasanya dia satu bahan kimia di mana dia menunjukkan barisan pertama pertahanan tubuh badan manusia. Alright, so barisan pertama untuk tubuh badan manusia. Dan untuk menentukan untuk menentukan bahawasanya SOD ni orang kata sangat-sangat bagus SOD ni sangat-sangat bagus. Alright, sekejap ya. Saya nak tengok balik apa yang dimaksudkan SOD. SOD itu adalah super oxide dismutase. Super oxide dismutase. Super oxide dismutase. Super oxide dismutase ni adalah bahasa mudahnya kalau kita tengok adalah barisan pertama pertahanan tubuh badan kita. Bila cakap pasal SOD ni dia berkaitan dengan immune system kita, sistem pertahanan tubuh badan kita. So, bila bercakap pasal SOD ni, dia bermaksud immunity kita. Bila kita makan buah Sibaton, apa yang berlaku? Kita punya kadar SOD dalam buah Sibaton untuk protect our body, mempertahankan kita punya badan daripada jangkitan kuman dan juga daripada jangkitan penyakit adalah sangat tinggi. Di mana kalau kita tengok dia 4 kali ganda lebih tinggi berbanding ginseng, 15 kali ganda berbanding cordyceps. Cordyceps ni salah satu daripada ramuan. Ramuan orang kata ramuan herba Cina lah. Alright. Kemudian 30 ganda dia punya sistem imunisasi kita adalah 30 kali ganda daripada gooseberry. Mengikut research bahawasanya SOD ni dia akan orang kata SOD ni dia setiap tubuh badan kita ni, barisan pertahanan tubuh badan kita, immune system kita ni dia akan berkurang bila kita berumur 60 tahun ke atas. Dan dia akan start berkurang 30 tahun ke atas. Bermaksud bila kita membesar pada umur 30, pada umur 30, kadar SOD dalam badan kita ni, kadar SOD badan kita ni akan start berkurangan. Maksudnya dia naik umur 30 sampai umur kita 30. Umur start 1 tahun, 2 tahun dia akan naik. Tapi bila sampai umur 30 tu dia adalah peak. Peak tu yang paling tinggi. So dia akan start menurun lepas tu sampai umur kita 60. Dan 60 tu dikategorikan sebagai kadar SOD kita yang sangat-sangat rendah, yang mana kita berkemungkinan untuk kena penyakit sangat tinggi. Jadi untuk mengurangkan kadar SOD dalam tubuh badan kita, apa yang diperlukan adalah dari segi pemakanan kita, cara gaya hidup kita seperti exercise,
Alright, so untuk menambahkan dan mengekalkan ataupun mengurangkan kadar kecepatan kehilangan SOD ni, kita perlukan suplemen dan makanan-makanan yang tinggi dengan SOD, dan antaranya adalah buah sibaton. Sebab tu buah sibaton ni antara buah yang sangat-sangat bagus. Tadi dia bagi vitamin C yang tinggi, kemudian dia meningkatkan imun, imun kita pula. So sebab tu pokok sibaton ni, buah sibaton ni sangat-sangat membantu kita. Alright. Kemudian kalau kita tengok juga seterusnya adalah berkaitan tentang omega 7. Selalu kita dengar kat sini selalu kita dengar adalah omega 3, omega 6, omega 9 Sebab apa? Omega 3, 6, 9 ni adalah omega yang selalu dijumpai dalam pemakanan kita. Tetapi kalau omega 7 ni dia sangat-sangat jarang dijumpai. Sebab apa? Omega 7 ni antara orang kata dalam makanan kita, terutama dalam sayur-sayuran ni sangat omega 7 ni dia lebih banyak dalam tumbuh-tumbuhan berbanding dengan haiwan. Alright. Dan kalau kita tengok kebanyakan omega 7 datang daripada pokok-pokok yang ada buah, yang ada terutama buah yang tinggi dengan biji-biji biji dan juga kacang-kacang sebab di mana biji inilah yang tinggi minyak, dan minyak inilah sebenarnya ada kandungan omega 7. Dan omega 7 ni berfungsi sebagai biasalah kita punya imun sistem, alright, untuk kita punya saluran usus, so dia sangat membantu manusia lah. Dan kalau tengok kat sini, omega 7 bagi sibaton ni adalah yang paling tinggi. Alright, di mana kalau kita buat perbandingan, dia adalah 2 kali ganda lebih tinggi berbanding buah avokado. Alright, kemudian kalau kita tengok adalah 3 kali ganda lebih tinggi berbanding kacang, nuts. Kemudian 4 kali ganda lebih banyak berbanding ikan tuna, dan 8 kali ganda berbanding ikan salmon. Right, selalu kita tengok ikan salmon ni tinggi of asid lemak yang baik, iaitu kita panggil good fatty acid. Asid lemak yang baik. Right, tapi memang betul ikan salmon tinggi dalam omega 6, omega 6. Tetapi untuk omega 7, untuk omega 7, buah sibaton antara yang paling tinggi. Alright, dan secara keseluruhan kalau kita buat sebelah tu, kan ada macam satu roda impian kan, kita pusing, putar Halil, kita pusing kan. So ada 428 bioaktif nutrien ataupun bioaktif kadar nutrien bioaktif 428. Ini adalah kajian dilakukan oleh Johan Dun. Dia menyatakan lebih kurang 428 nutrien aktif yang ada dalam buah sibaton. Jadi kalau kita tengok, ini semua adalah kandungan-kandungan nutrien yang ada. Right, kemudian saya terus juga. Kita cakap pasal kandungan nutrien juga kan. Now ini adalah kandungan bioaktif yang ada. Alright, kita belakang balik. Alamak. Boleh pula sekejap ya. Saya patah balik ke belakang. Boleh ke? Kita tengok. Cepat pula ya. Sekejap ya. Okay. Sekejap ya. Saya stop share terlebih dahulu. Okay. Saya baiki sekejap ya. Sebab kalau kita tengok, memang dari segi buah sibaton ni, kita memang tak dapat nak nafikan segala kebaikan yang ada. Alright, so saya berharap tuan-tuan dan puan-puan harap maklum bahawa buah sibaton ni betul-betul sangat-sangat bermanfaat. Okey, now kita kembali semula kepada okey. Alright. Okey, ini adalah kenapa lah dia berfungsi macam ni kan? Ingat saya. Saya harap tuan-tuan puan-puan boleh nampak komponen bioaktif dalam buah sibaton. Okey, boleh dengar ke suara saya dengan clear? Okey, clear. Yeah. Alright. Boleh nampak. Boleh nampak. Okey. So basically, kalau dapat kat sini, ada komponen bioaktif dalam buah sibaton. Secara keseluruhannya, kalau kita nampak ada 428 nutrien bioaktif dalam sibaton, yang mana dia punya nisbah bagi komponen-komponen tersebut, dia memenuhi keperluan tubuh badan manusia.
Sebagai contoh saya ambil kalau vitamin C dia memerlukan lebih kurang dia cakap lebih kurang untuk saranan pengambilan makanan Malaysia atau kita panggil sebagai RNI, recommendation nutrition intake, iaitu lebih kurang 60 miligram sahaja tapi dengan adanya vitamin C yang tinggi dia memenuhi keperluan tadi, saranan tadi. Itu yang dimaksudkan dengan dia sama dengan keperluan tubuh manusia. Alright, kalau lihat kat sini daripada 428 ni, boleh saya terangkan pertama sekali adalah paling utama adalah asid lemak yang bermanfaat. Macam W3, W6, W9 tu dipanggil omega sebenarnya. Omega 3, omega 6 dan omega 9. Dan paling tadi saya cakap berkaitan dengan omega 7 ya. So kalau tengok kat sini, omega 3 dan omega 6 adalah dia punya nisbah adalah 1:1. Okay, omega 3 kita panggil sebagai linolenic acid. Kemudian omega 6 sebagai linoleic acid, okay, dan omega 9 kita panggil oleic acid. So kalau beri kandungan kita dapat tak 18, 26, 30. Alright, nisbah dia lebih kurang sama, 1:2. Alright, okay, lebih kurang sama. Okay, sebabkan itu bahawa dia punya manfaat tu kat situ dah ada dari segi asid lemak. Alright. Kemudian yang kedua, asid lemak yang paling unik tadi saya cakap tadi ada asid lemak omega 7, omega 7 di mana lebih kurang 42%, 46%, lebih kurang half 50% tu terdapat dalam beberapa tumbuhan saja di dunia, iaitu asid palmitolik. Okey, asid palmitolik. Okey, asid palmitolik ni antara asid lemak yang jarang ditemui sebenarnya. Okey, jarang ditemui tetapi dalam buah sibaton dia sangat tinggi. Alright, yang pertama sekali bila cakap pasal buah sibaton, apa yang bagus dari segi adalah asid lemak. Okey, monounsaturated acid. Okey, kita panggil monounsaturated fatty acid. Alright, kemudian bila bercakap pasal khasiat mesti berkait dengan vitamin. Alright, so bila cakap vitamin ada kalau kita tengok vitamin ada dua jenis, satu adalah larut air dan kedua adalah larut lemak. Okey, bila cakap larut lemak kita ada ADEK, adik lah. Alright, dan untuk larut air ni biasanya adalah vitamin B dan juga vitamin C. Tapi dalam vitamin B ni ada cabang-cabang dia. Antaranya adalah B1, B2, B5, B12, asid folik, okay, B9, biotin dan juga vitamin C. Dan kalau tengok kesemua vitamin ni memang ada. Okay, memang ada dalam buah sibaton. Alright, kebanyakannya bila bercakap pasal asid folik ni banyak daripada buah sumber haiwan. Okay, kebanyakan asid folik ni adalah ataupun vitamin B asid folik ni kebanyakan dia memang daripada sumber haiwan. Kalau macam sumber-sumber orang kata sumber-sumber tumbuhan ni sangat jarang. Antara yang paling kita tengok kalau bercakap asid folik ni berkaitan dengan kurma. Okay, kurma pun tinggi asid folik. Tapi kalau buah sibaton ni asid folik dia lebih tinggi berbanding pokok buah kurma dan juga buah-buah yang lain. Dan kalau dibandingkan dia lebih kurang sama dengan makanan berunsur haiwan, daging lah. Alright. Kalau perempuan sangat bagus ambil asid folik ni, terutama sekali bila nak mengandung. Bila nak mengandung, alright, bila nak dapat kacang mata, alright, tak mengandung, alright. Benda-benda ni sangat berguna untuk asid folik. Alright. Kemudian ada juga vitamin E. Okay, vitamin E ni juga adalah vitamin larut air. Alright, di mana dia adalah kandungan yang paling tinggi dalam sumber-sumber. Kalau tak sumber tumbuhan dia lah paling tinggi. Sebab apa? Okay, kalau cakap vitamin E ni, kita selalu lihat kata apa? Buah apa? Pokok apa? Carrot kan? Carrot ni sebab apa? Warna dia warna oranye. Pada masa sama bila cakap berkaitan vitamin E ni dia berkait rapat juga dengan pokok-pokok atau buah-buah yang warna oranye seperti labu, alright, apa lagi buah oranye, tomato, alright. So semua ni ada satu pigment dipanggil sebagai carotenoid. Okey, dan untuk buah sibaton ni dia ada 41 jenis carotenoid. Okey, 41 which is sangat-sangat banyak. Sebab tu dipanggil antara buah yang paling tinggi vitamin A dia adalah buah sibaton, iaitu carotenoid dia sebanyak 41 jenis. Alright, selain daripada itu, protein. Jarang kita dengar tumbuhan-tumbuhan ni ada protein kecuali daripada tumbuhan-tumbuhan kekacang. Okay, kebanyakan daripada tumbuhan-tumbuhan kekacang. Sebab tu protein pada vegetarian datang daripada macam kebanyakan kacang soya. Alright, kacang soya. Tapi bayangkan dalam buah sibaton ni mengandungi 18 jenis asid amino dan paling bagus dia ada 8 essential amino acid atau kita panggil bahasa Melayu adalah amino acid yang perlu secara lengkap. Alright. Okay, apa yang dimaksudkan dengan essential amino acid ni atau asid amino lengkap ni, asid amino perlu ni adalah di mana tubuh badan kita memerlukan protein daripada luar untuk digunakan dalam tubuh badan kita. Alright.
Kebanyakan protein-protein ada juga dihasilkan oleh tubuh badan kita sendiri. Tetapi bila dikatakan dengan essential acid amino ataupun essential amino acid ni, asid amino perlu ni, dia perlu diambil oleh badan kita dan tidak boleh dihasilkan oleh tubuh badan kita. Dan buah sibatan mampu memberikan ataupun memberikan khasiat asid amino perlu ni kepada tubuh badan kita. Itu yang bagusnya. Sebab tu salah satu kebaikan orang kata kebaikan buah sibatan ni adalah memperbaiki sel. Okay? Untuk sel tu diperbaiki, dia perlukan protein. Sebab tu orang kata kalau pergi gym, kan dia nak bina banyak muscle, okay, dia nak bina banyak otot. Otot ni dia akan dibina apabila banyak sel, banyak protein. Sel akan dibina apabila ada banyak protein. Jadi bila kita makan buah sibatan, sebab tu dia boleh merawat luka. Sebab tu dia boleh merawat luka. Kalau pasangkan banyak-banyak testimonial ada di mana ada macam masalah diabetes, yang ada luka yang teruk. Okey, kemudian pasang ada yang macam terseret motor, accident, bila pakai mana ada sapu, boleh tengok perubahan dia sangat-sangat ketara, which is sangat-sangat membantu untuk menghilangkan atau mengurangkan dan merawat luka yang terdedah tadi dan membaiki sel dengan cepat dan tak ada parut. Sebab apa? Fungsinya adalah daripada asid amino tadi. Alright. Kemudian juga ada phytosterol. Phytosterol ni adalah sterol. Bila cakap pasal sterol, dia adalah alkohol, alkohol yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Okay, dan phytosterol ni adalah sejenis alkohol yang secara semula jadi dihasilkan oleh tumbuhan, tetapi dari 17 jenis, which is phytosterol ni sangat-sangat membantu untuk kita punya tubuh badan kita. Dan ada kalanya dia menjadi sebagai immune system kita, membantu untuk mencantikkan kulit dan sebagainya. Alright. Kemudian ada vitamin C yang saya sebutkan tadi, di mana dia 7 kali ganda daripada jambu batu, 20 kali ganda daripada limau atau oren. Okay, 150 ganda daripada buah-buahan dan sayuran, which is sangat-sangat tinggi. Yang kita pasang tadi sampai 2,500 mg, okay, dalam the journal tadi. Alright, tapi kita tak naklah klaim banyak sangat kan. Kita cakap 800. Kebanyakannya kalau kita perasan kat mana punya, kalau mana punya health talk kita akan cakap biasanya lebih kurang 800 saja. Alright. Okay, kemudian kita ada keratinoid yang saya terangkan tadi. Alright. Kemudian kita juga ada fosfolipid. Okay, fosfolipid ni adalah sejenis lemak di mana kalau kita perasan segala jenis kulit kita ni terdiri pada fosfolipid. Okey, lipid ataupun lemak yang sangat bagus, yang orang kata kat kulit ni memang lemak. Sebab tu orang kata jangan makan kulit ayam tu banyak lemak. Memang betul. Sama juga kulit manusia ni terdiri daripada fosfolipid. Alright, fosfolipid ni lah yang mencantikkan kulit kita. Okey, otherwise kulit kita tak anjal, kulit kita jadi kusam. Sebab apa? Kurangnya fosfolipid. Dan dengan adanya buah sibatan menyebabkan kulit anda sangat cantik. Dan yang terakhir paling-paling penting, ini paling-paling penting, di mana dia adalah tinggi antioksidan. Okay, dan kalau kita nilai ORAC, ORAC ni adalah saya lupa nama ORAC tetapi lebih kepada radiation lah. R itu adalah radiation, di mana secara mudahnya adalah antioksidan. Okay, bagaimana kan kalau berlaku bila kita kena UV radiasi, bila kita kena radiasi, apa yang berlaku disebabkan oleh pengoksidaan terhadap sel-sel kita. Dan pengoksidaan ini merosakkan sel tadi dan akhirnya menyebabkan kematian sel. Bila kematian sel kena diperbarui. Seandainya lambat, sel kita banyak mati berbanding sel kita diperbaiki, okay, apa yang berlaku adalah kita punya sistem tubuh badan kita akan terganggu. Dan antioksidan ini bermaksud adalah bagaimana sesuatu pokok ataupun satu makanan itu mampu memberi efek anti itu melawan pengoksidaan supaya radiasi tadi itu dapat dikurangkan. Sebab itulah antioksidan ni buah sibatan digunakan oleh angkasawan sebab dia melawan berlakunya pengoksidaan terhadap sel supaya radiasi di angkasa tadi tidak menyebabkan kesakitan kepada angkasawan tadi. Dan kalau tetap nilai ORAC ni, okay, sebanyak 75,000. Okay, 75,000, which is sangat-sangat tinggi. Dan kalau bayangkan blueberry cuma 6,500. Okay, blueberry. Tapi bagi buah sibaton, dia punya nilai ORAC ni sebanyak 75,000. Dan kalau ikutkan saranan daripada USA, nilai ORAC yang kita perlu ambil dalam sehari di segi pemakanan terhadap ORAC ni kalau boleh adalah sebanyak 5,000 unit. Right? 5,000 unit.
Alright, tapi lagi banyak, lagi bagus. 5,000 tu adalah kata minimum. Tapi kita tak tahu, kita ni terdedah dengan matahari berapa banyak. Kita tak tahu kita makan apa yang akan kadang-kadang kala makanan kita ada bahan kimia yang menyebabkan kepada pengoksidan juga. Contoh makanan-makanan yang tinggi radiasi adalah makanan-makanan yang dibakar. Kalau kita makan sate, sebab tu menariknya orang Melayu dia makan sate dia makan dengan kalau perasan timun dan juga bawang. Dan timun dan bawang ni adalah tinggi oleh antioksidan juga. Sebab tu bila kita makan, dia akan mengelakkan daripada berlakunya pengoksidaan dan akhirnya tidak menyebabkan kepada kanser. Dan kebanyakan antioksidan ni bila berlaku pengoksidaan ni, apa yang berlaku radiasi ni makan kanser lah, paling mudah kanser lah yang paling teruk barah. Alright. So sebab tu bila kita makan antioksidan, apa yang kita buat prevention. Kita mengelakkan supaya berlakunya pengoksidaan dan kita mengelakkan supaya berlakunya ada kanser. Kalau keluarga kita ada history atau sejarah yang ada kanser, cepat-cepatlah ambil makanan yang tinggi antioksidan dan kita ada produk daripada SNY which is Mana, ambil Mana since sekarang. Kalau keluarga kita ada history, contohnya parents kita, atuk nenek kita, sepupu-sepupu adik-beradik kita ada kanser, jangan ambil enteng okay? Sebab sejarah membuktikan genetik kita ada. Bila genetik kita ada, cepat-cepat kita kena ambil makanan yang tinggi antioksidan. Dan Mana ni adalah makanan yang tinggi antioksidan. Yang mana kalau kita nilai ORC bagi buah sibaton ni sendiri adalah 75,000. Jadi apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai distributor, terangkan kepada kawan-kawan anda, jiran-jiran anda, sanak saudara anda bahawa buah sibaton ni bukan saja merawat, tetapi dia mencegah. Yang itu kita nak. Sebab tu kalau sesiapa yang pernah makan lebih kurang dalam 2-3 tahun, bertahun-tahun dengan berkaitan dengan buah sibaton punya suplemen ni, dia akan tahu bahawa sibaton ni sangat-sangat miracle. So ini adalah kandungan antara bioaktif yang ada yang saya telah terangkan. Alright. Kemudian kita masuk pula kepada seterusnya adalah kandungan nutrien lain. Ini saya tadi dah cakap, dibagi 100 gram fresh berry atau kita panggil buah yang segar. Ini bahasa Inggeris lah ada vitamin C lebih kurang 200 ke 1,500. Dia base kepada ni kalau 100 gram buah sibaton yang segar. Lebih kurang bila kita perbandingan dia ada lebih kurang 200 mg ke 1,500 mg. Kebiasaan kita akan letak 600 ke 800 mg lah saya cakap tadi. Untuk vitamin E. Vitamin E ni kalau perasan dulu pernah viral berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Sebab dengar dekat dalam surat khabar keluar, kita minum 1 sudu minyak kelapa sawit, dia tinggi vitamin E yang mana dia dapat mengurangkan, sebab dia tinggi antioksidan, dia dapat mengurangkan kadar penyakit. Ini salah satu daripada yang diwar-warkan, pernah viral dulu. Berkaitan dengan satu sudu minyak kelapa sawit dimakan begitu saja akan tinggi vitamin E, yang mana vitamin E itu adalah tocopherol. Folic acid macam saya cakap tadi, sehingga 80 microgram. Carotenoid saya cakap tadi vitamin A, macam beta carotene, lycopene yang saya cakap ada 41 jenis tadi itu, lebih kurang 30 ke 40 mg. Fatty acid yang saya cakap tadi, fatty acid ni maksudnya dia punya asid lemak tadi yang saya cakap semua berkaitan dengan omega 6, omega 3, omega 7, omega 9. Kesemua ni lebih kurang dalam 6 ke 11%. Yang mana dalam tubuh badan kita mencukupi. Alright. Asid organik. Asid organik ni dalam ascorbate ada banyaklah, macam ada asid saya kata tadi asid natural. Asid semula jadi memang ada dalam buah-buahan. Bila kita buat express juice pH dalam 2.7 sampai 3.3, tapi kita tak dapat nak bandingkan berapa banyak. Tapi memang ada. Dan kalau tengok mineral yang saya terangkan tadi tu, ada macam selenium, ada macam-macam lagi lah. Potassium semua tu sangat membantu. Dan last sekali paling penting adalah flavonoid. Saya pernah terangkan sebelum ni, kalau pernah dengar kata dengan flavonoid. Flavonoid ni apa? Flavonoid adalah satu bahan komponen bioaktif yang mana fungsi utama flavonoid adalah membantu untuk menyeimbangkan segala sistem yang ada dalam tubuh badan kita. Dalam bentuk, secara mudah ni macam ni. Dalam sel, dalam sistem tubuh badan kita, ambillah sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran ada salur darah. Kita panggil sebagai arteri salur darah tu. Dalam salur darah tu ada sel-sel kecil. Sel-sel kecil ni dia memerlukan penggalak supaya sel-sel kita tu dapat berfungsi dengan stabil dan berfungsi dengan baik.
Contohnya bahasa mudah dia pelincir lah. Kalau macam kereta, kalau kereta tu dah lama guna, dah lama dia akan jadi macam kesat. So kita perlukan pelincir untuk menyebabkan kereta tu bergerak dengan lebih bagus dan efisien. Sama juga dengan flavonoid. Flavonoid ni enhance ni menggalakkan supaya sistem tu badan kita ni berjalan dengan teratur dan sihat. Dan kandungan flavonoid dalam sibatan ni sangat-sangat tinggi, which is lebih kurang 100 ke 1000 miligram. Dan kebanyakan dia flavonoid ni jarang ditemui dalam makanan-makanan berunsur haiwan. Dan flavonoid ni banyak ditemui dalam makanan-makanan berunsur tumbuh-tumbuhan. Dan antara yang paling tinggi adalah ginkgo biloba, dan flavonoid yang tinggi juga dalam sibatan jugalah. Lebih kurang 1000 miligram. Sebab tu kalau saya sangat-sangat suggest untuk ambil mana. Sebab apa-apa produk, paling utama kita highlight adalah mana. Jadi, tuan-tuan perempuan, yang paling bagus dalam produk SL ni adalah ambil mana. Ambil je mana. Berbanding produk lain tu tak apa. Ambil, paling penting cuba dulu mana. Dan lihat keberkesanan ni lebih kurang 3 ke 6 bulan. Anda akan tengok. Kalau tuan-tuan perempuan, buatlah analisa darah. Boleh cek dia tengok kolesterol, boleh cek juga dekat darah tinggi, gula. Boleh cek. Mesti akan ada perubahan. Sekurang-kurangnya dalam masa 3 ke 6 bulan, cek. Okay, ramai dah telah memberikan testimoni berkaitan tentang penggunaan mana ni. Pakai mana je. Yang lain tu nanti dulu. Test dulu mana. Mana is the best product in our SN1. Alright. Kemudian, kenapa nak pakai sibatan daripada SN1? Kan banyak lagi. Kita cakap tadi ada banyak kan daripada Eropah, Kanada, daripada macam-macam di tempat. Ada banyak sangat orang kata sibatan yang ada di dunia. Tapi kenapa SN1? Sebab kalau kita tahu 90% dari pengeluaran buah sibaton adalah terletak di China. Hebatnya China ni, dia telah mempelopori penghasilan buah sibaton. Kalau kita nak tahu, sebenarnya China ni dia telah menghasilkan satu buku. Macam kita ada buku tradisional ubat-ubatan herba, tak ada. Tapi kalau dekat China, dia satu namanya Chinese Medicine Pharmacopoeia. Dia telah menggezetkan bahawasanya buah sibatan ni adalah buah yang memberikan kesihatan, atau kita panggil sebagai dia mempunyai fungsi untuk merawat. Fungsi untuk merawat iaitu seperti ubat, ramuan ubatan yang boleh merawat penyakit. Tapi di Malaysia, dalam macam produk SL1 ni diklasifikasikan, macam produk-produk SL1 ni dia diklasifikasikan sebagai produk makanan. Dia tak diklasifikasikan sebagai produk ubat. Dia diklasifikasikan sebagai produk makanan. Jadi kalau nak tahu 90% daripada pengeluaran buah sibatan ni ada di China, iaitu negara China yang besarlah, tanah besar China. Dan kalau nak tahu 90% pengeluaran buah sibatan di China ni paling banyak ada di Mongolia, di Inner Mongolia. Kalau kita nak tahu macam bahasa mudah macam ni, China punya satu dunia paling banyak dihasilkan di China. Kemudian dalam China tu paling banyak dihasilkan di Inner Mongolia, daerah yang kecil ni. Dan paling penting di Inner Mongolia tu, dia punya penghasilan dan pengeluaran buah sibatan tu banyak dituai dan diproses di Yuhangren atau CCSI. Yuhangren ni macam saya cakap lah, dia adalah company yang mana fokus memang kepada sibatan, buah sibatan saja. Buah sibatan je. Kajian memang totally 100% buah sibatan sahaja. Sebab tu Yuhangren ni sangat-sangat dikenali di seluruh dunia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ambil produk SN1, which is nanti saya tengok this is the sole distributor. The sole maksudnya paling utama, paling tunggal, tunggal untuk pengedar buah sibatan yang ada daripada Yuhangren, Inner Mongolia. Kenapa? Sebab Yuhangren ni ialah satu-satunya syarikat yang pakai teknologi pengekstrakan CO2 superkritikal. Kalau tengok dari segi teknologi, kalau tak teknologi, kalau kita nak ekstrak satu nutrien pada buah tu banyak jenis proses. Antaranya penggunaan kimia, kemudian kita ada buat fizikal, macam kita tumbuk-tumbuk dapatlah dia punya ekstrak. And then pada masa yang sama kita juga menggunakan haba, pemanasan untuk menghasilkan ekstrak. Tapi kalau di Yuhangren ni, untuk dia mengekalkan, dia preserve the nutrient,
kekayaan nutrien yang ada, apa yang dibuat adalah dia menggunakan teknologi pengekstrakan CO2, di mana gas CO2 tu akan melalui dia akan melalui buah sibaton, biji sibaton, biji sibaton dan buah sibaton lah, kalau buah-buah lah, kalau biji-biji lah, dia akan lalu situ, dan CO2 tu, gas tu, dia akan memecahkan supaya nutrien-nutrien dikeluarkan, kemudian diserap dan diambil, diekstrak daripada laluan tadi. Itu cara pengambilan, pengekstrakan CO2 superkritikal, di mana dia lah paling maju daripada teknologi Jerman dan Jepun untuk mengekstrak minyak daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Dan dia digunakan untuk Johari gunakan untuk ekstrak minyak daripada biji sibaton, dan dia paling segar dan paling tulen. Memang kita nafikan, memang akan ada orang kata loss atau kita panggil sebagai keciciran yang berlaku nutrien tu, tapi sangat-sangat minimal. Kalau kita tengok sampul, kalau daripada 1% tu mungkin 99.9%, 99.2% nutrien tu masih akan ada. Sebab tu kualiti dia sangat-sangat tinggi dan keberkesanannya dijamin. Mutu dia sangat berkualiti. Alright. Kemudian, kenapa lagi SN1? Ini saya cakap tadi. SN1 ni the only exclusive global sole distributor daripada Yohadan Inner Mongolia untuk sibaton produk. Maksudnya daripada satu dunia ni, pemilikan tunggal untuk kita edar adalah daripada SN1. Hebat tak hebat? Bayangkan. Kemudian SN1 ni adalah satu-satunya ejen yang boleh melebarkan sayap dia untuk menjual produk dia ke seluruh dunia. Sebab apa? Dia dah berkait dengan Inner Mongolia tadi. Inner Mongolia tu dah dikenali oleh seluruh dunia. Bila dikenali oleh seluruh dunia, automatically SN1 pun terpalit. Kemudian SN1 ni satu-satu company yang telah invest, dia telah laburkan untuk bukan sahaja dari segi proses untuk menghasilkan satu produk, tapi dia invest juga, dia melabur kepada plantation, peladangan. Lepas tu dia melabur juga untuk production, penghasilan. Dia melabur juga untuk kajian, research, dan penghasilan produk-produk baru untuk tujuan sales and marketing, jualan dan juga pemasaran. Sebab tu saya cakap SN1 ni bukan calang-calang, bukan kaling-kaling lah, orang sekarang cakap bukan kaling-kaling kan. Sebab tu SN1 ni sangat-sangat bagus. Sebab tu anda perlu letakkan kepercayaan, kepercayaan bahawasanya SN1 ni company yang sangat bagus sebab dia telah bergabung dengan Yohadan Inner Mongolia. Kemudian, kenapa lagi SN1? Kalau kita tengok bila bercakap pasal Yohadan tadi, Yohadan ni telah disebabkan dia telah dibuat research R&D. Pada yang sama, dia buat collaboration juga R&D dengan universiti-universiti. Antara University of New South Wales, NSW dekat Sydney, Australia. Kemudian dia buat University of Sydney, Australia. Kemudian dekat China ada Tsinghua University, East China Normal University, University of Turku kat Finland, Kyushu kat Japan, American Society of Clinical Oncology. Bayangkan semua ni dibuat research and development. Sebab tu saya cakap, buah sibaton ni totally wow, sangat-sangat wow. Tak tahulah kalau macam tuan-tuan puan-puan tak boleh nak convince lagi, tunjukkanlah, suruh mereka datang ke kita punya program ni untuk buktikan bahawasanya buah sibaton ni sangat-sangat bagus. So, itu sahaja daripada saya. Saya rasa saya dah ambil masa yang sangat banyak. Saya mengharap tuan-tuan dan puan-puan sedar bahawasanya produk SN1 yang dihasilkan daripada buah sibaton, ramuan utama dia adalah buah sibaton yang mana punya banyak sangat khasiat, nutrisi, khasiat, yang betul-betul memberikan keajaiban kepada kita. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap hari ini tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa SN1 mengambil buah sibaton sebagai ramuan utama. Alright, itu sahaja daripada Coach Fiz. Sekian, terima kasih.